Okey. So tadi soalannya ialah punca nyata. Kalau punca nyata yang kita ingat ialah B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar dari kosong, ini ialah punca nyata. Kalau lebih kecil dari kosong, dia tiada punca. Dan kalau dia sama dengan kosong, dia ialah dua punca yang sama. Okey, dua punca yang sama. Jadi sekarang dia kata dia kata mempunyai punca yang nyata. Jadi kalau nyata kita ambil yang ni. Okey, tapi apa dia A, apa dia B, apa dia C? Okey, so dari sini kita kembangkan X tambah 1 sama dengan PX tolak 4. Kembangkan X kuasa 2 tambah X, bawakan kat sini, ni bawa pergi sini, tolak PX, bawa juga tambah 4 sama dengan kosong. Okey, so ini X dengan X ni kita boleh faktorkan. X dengan X ni kita boleh faktorkan. So X kuasa Cikgu ke kiri sikit ni. X kuasa 2 tambah kita nak keluarkan X ni. Yang tinggal apa? X kali berapa X? X kali 1 Tolak X. P. Oh. X kali berapa P? X kali P. Jadi X kat luar. Okey, so kita dah keluarkan X tambah 4 sama dengan kosong. Barulah kita boleh bandingkan dengan X, AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Jadi A-nya ialah sini 1, B-nya ialah 1 tolak P dan C-nya ialah 4. Okey, lepas tu masukkan pula dalam sini sebab dia kata tadi dua punca yang nyata. Okey, B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar dari kosong. B kuasa 2, B 1 tolak P kuasa 2 tolak 4. A dia 1, C dia 4. Lebih besar dari kosong. Okey, soalannya nak apa? Soalannya cari julat nilai P. So kita cari P lah, P sama dengan berapa? So ini kembangkan. 1 tolak P, 1 tolak P, 4 kali 1 kali 4, 16. 1 kali 1, 1 tolak P tambah P kuasa 2 tolak 16. So ini jadi berapa? Kita terus susun bentuk kuadratik dia. P kuasa 2 tolak 2P. 1 tolak 16 tolak 15. Lebih besar dari kosong. Okey. Dia kata nak julat nilai P. Ini kita dah nampak bentuk kuadratik. Jadi kita masukkan dalam bentuk kuadratik yang mod 3 kali EQN mod degree 2. So A dia ialah 1, B dia negatif 2, C dia negatif 15. Allah, ada masalah. P dia 1, A dia 1, B dia negatif 2, C dia negatif 15. So dapat X dia ialah 5. So dapat P dia ialah 5. P dia 5 dan P dia negatif 3. Okey, naikkan balik dalam bentuk faktor. P tolak 5, P tambah 3. Jadi nilai P dia ialah 5 dan negatif 3. Tapi soalannya nak julat dia. Okey, macam mana nak tulis julat? Kalau nak tulis julat, julat biasanya mesti ada macam ni. P tu nilainya P lebih besar dari kosong ke? P antara kosong hingga 1 ke? Macam tu. Okey, jadi kita ada dua nilai P kat sini. Okey, dan bila kita tengok kat sini, persamaan kuadratik kat sini, ini positif, sini positif. Maksudnya graf dia adalah graf senyum. Senyum kan? Senyum. Dan nilai P tadi ialah 5 dan negatif 3. Jadi 5 kat sini, negatif 3 kat sini. Okey, lebih besar dari kosong. Lebih besar dari kosong kita akan lorek bahagian atas graf. Jadi julat dia ialah julat dia ialah P tu berada dalam kawasan ni. Julat tu adalah P tu antara negatif 3 dan 5. Macam mana nak tulis P antara negatif 3 dan 5? P tengah-tengah lah. P tengah-tengah. P mestilah lebih kecil dari 5. 5, 4, 3, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Dan negatif 3 pula lebih kecil dari P. Jadi P ada dalam ni. P ada dalam kawasan tengah-tengah ni. Jadi itu ialah julat dia. So kita nak julat nilai P. Jadi julatnya ialah negatif 3 lebih kecil dari P lebih kecil dari 5.
untuk selesaikan kuadratik. Untuk selesaikan kuadratik, apa ni? Okay, kita ada 3 cara. Satu cara ialah guna faktor. Tadi kan, faktor tu kita boleh tekan kalkulator lah. Ini guna kalkulator. Okay, dapat jawapan, masukkan dalam faktor. Yang kedua, kita boleh guna apa? Untuk dapatkan nilai ni. Penyempurnaan kuasa 2. Ini penyempurnaan kuasa 2. Selalunya orang tak guna lah yang ni. Dan yang ketiga, kita guna rumus. Okay, apa rumus dia? Ingat tak? Apa rumus dia? Kalau yang dah ambil kertas soalan tu boleh tengok lah dekat senarai rumus ada tak? Sini ada. Okay, tengok senarai rumus ada tak cikgu bagi. Senarai rumus. Nombor 1 ni. Nombor 1. Rumus yang nombor 1. So kita nak cari nilai X itu ialah negatif B tambah tolak B kuasa 2 tolak 4AC bahagi dengan 2A. Punca kuasa 2 bahagi 2A. So ada rumus kat sini. Okay, jadi kita guna rumus. Rumusnya ialah kita nak carikan nilai X itu negatif B tambah tolak B kuasa 2 tolak 4AC punca kuasa bahagi 2A. Okay, so sekarang kita kena pastilah mana A, mana B, mana C. Okay, jadi daripada soalan B, 5B, kita ada kat sini 2X. Ini macam soalan math je sebenarnya ya. Soalan math saja, cuma sebab jawapan kita tak tepat. Kalau dalam math dia mesti jawapan dia tepat. Okay, jawapan kita tak tepat, jadi kita gunakan satu lagi rumus dalam math untuk selesaikan. Tapi cara yang awal-awal ni semua cara math saja. Kita kembangkan saja. Kembangkan 2x kuasa 2 tolak 8x sama dengan ini pun kembangkan x tambah 2 tolak x kuasa 2 tolak 2x. Kembangkan. Okey, lepas tu settlekan dulu 2x kuasa 2 ni tak ada apa-apa. Yang ni settlekan dan tak apa. X tolak 2x negatif x tolak x kuasa 2 tambah 2. Okey, semua bawa pergi sebelah sini. 2x kuasa 2 tolak jadi tambah x kuasa 2 tolak 8x tolak jadi tambah x tolak 2 sama dengan kosong. So dapat 2x tambah ni 3x kuasa 2 tolak 7x tolak 2 sama dengan kosong. Barulah kita kenal pasti A dia apa. Ini kita bandingkan lah ni. AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Bandingkan. So kita dapat A dia 3, B dia negatif 7 dan C dia negatif 2. Barulah masukkan dalam rumus tadi. Rumus dia apa tadi? Negatif B tambah tolak B kuasa 2 tolak 4AC punca per 2A. Masukkan saja. Okey, masukkan. Sebenarnya kamu boleh tekan je kalkulator tapi kamu kena tunjuk kamu masukkan ni dulu. Negatif B. Negatif B tambah tolak B kuasa 2 tolak 4A dia 3, C dia negatif 2 punca per dengan 2A. Okey, dah tuliskan rumus ni, dah masukkan nilai kat rumus ni, barulah kamu tekan kalkulator. Okey, tu tekan kalkulator. A dia tadi berapa? A dia 3, B dia negatif 7, C dia negatif 2. So kita dapat nilai dia dalam perpuluhan. Dia nak jawapan betul sehingga 4 angka berti. Jadi kita dapat nilai X dia ialah 2.591. 4 angka berti. 1, 2, 3, 4. Dan satu lagi ialah negatif 0.2573. 4 angka berti juga. Macam tu je. Okey, tak payah kamu kira dari sini. Dari sini tak payah kira dengan kalkulator. Okey, cuma kita nak tunjukkan kita guna rumus. Kita cuma masukkan nilai A, B, C kat sini. Dan selebihnya kamu guna kalkulator untuk dapatkan jawapan yang akhir. Senang tak? Senang je kan? 4 markah. Okey, ada yang betul kat sini? Atau ada yang cikgu tak bagi markah? Ada tak? Rajah 3 menunjukkan fungsi fx sama dengan mx kuasa 2 tambah 3s tambah n. Okey, nyatakan nilai bagi n. Okey, nyatakan nilai bagi
N. So nilai bagi N tu apa? Nilai bagi N. Okay, so dia bagi kat sini. Ini macam kena tengok juga lama-lama ni. Macam mana nak dapat N tu? Ni 8 Y dan fungsi ini ialah fx sama dengan mx kuasa 2 tambah 3x tambah N. Ni bukan Y lah, ini fx kan? Ni sebenarnya ialah fx lah, ni fx ni. Kat sini fx sebenarnya. Ada tak cikgu buat pembetulan? Tapi biasanya kalau paksi Y ni sama ada dia Y ialah ataupun fx. So dia bagi satu titik je kat sini. Kalau dia bagi 8 kat situ maksudnya koordinat dia berapa? Kalau dia bagi 8 kat sini maksudnya koordinat dia berapa? X dia berapa? Kosong. Kosong. Bagus. So X dia ialah kosong kat sini. So ini X, ini Y. Jadi kita nak dapatkan nilai N tadi kan? Kita nak dapatkan nilai N tadi. Jadi kita gunalah titik ni. Sebab graf ni sentuh titik ni. Kat sini kan? Jadi untuk dapatkan nilai N, kita ada ni nilai Y ni ialah Fx lah tadi. Okey. Kita ada nilai X dia kosong dan nilai Fx nya ialah 8. Sebab titik dia ialah 0, 8. Jadi masukkan dalam persamaan tu. Mx kuasa 2 tambah 3x tambah N. Jadi Fx dia 8. X dia kosong. 0 kuasa 2 tambah 3 darab 0 tambah N. Jadi M darab dengan 0, 0. 3 darab 0, 0. Jadi N dia ialah 8. Dapat dah N dia 8. Okay, so macam tu je. So kita dapat kat sini N dia ialah 8. Yang lain tak tahu lagi kan? M tak tahu. Kemudian dia kata cari julat nilai M pula. Okay, cari julat nilai M pula. Julat je tau dia cakap. Dia cuma nak julat saja. Okay, dia nak julat nilai M. Dia nak julat je, dia bukan nak nilai sebenar M. Dia nak julat nilai M je. Okay, kita tahu kat sini, ni graf ni ialah graf senyum. Bila graf senyum, apa ciri-ciri graf senyum? Apa ciri-ciri graf senyum? Graf dia senyum. Graf dia senyum maksudnya graf dia minimum ke maksimum? Kalau senyum. Senyum kita ada minimum kan? So kita ada graf minimum. Kalau graf minimum, apa ciri-ciri graf minimum? Macam mana dengan nilai A dia? Nilai kat depan ni. Kalau kita tengok graf ni senyum, kat depan ni kita boleh tengok dah. Macam tadi kan? Letak tadi. Okey, macam ni. Macam tadi kan? Kita tengok nilai A dia kan? Nilai A dia ialah 1 dan graf dia adalah graf minimum. Kenapa graf dia minimum? Sebab nilai A dia ialah 1. 1 ni nilai apa? 1 ni Positif. ya, nilai dia positif. Okey. Jadi nilai A nya mestilah positif. Kalau A positif tu maksudnya A mestilah kalau ada positif, ini apa ni? Garis nombor, ini O, positif tu sebelah mana? Kalau nilai positif. Kanan. Sini kan? So, sini ialah positif. Sini ialah negatif. Jadi A mestilah lebih besar dari kosong. Sebab dia positif. A mestilah lebih besar dari kosong. Jadi N kat sini ialah A. M ni ialah kedudukan A kan? Macam ni. AX kuasa 2 tambah BX. Dan tambah C. C kita dah dapat tadi dari A 8 kan? Jadi A tu ialah M. Maksudnya dia nak julat N. M lebih besar dari kosong. Sebab grafnya adalah graf minimum. Dan nilai A dia mestilah positif. Tu je jawapan dia. Tak ada jangan kerja apa pun. Okay, itu je jawapan dia. Okay, boleh faham? Faham. Okay tak? Dia macam kena game lah kamu kan sebenarnya. Okay, next C. Jika M ialah 2, cari titik minimum bagi Fx. So dia dah bagi M2. Dia bagi M2, N dah ada dapat 8. So kita boleh masukkan dalam sini. Okay, kita boleh masukkan dalam sana. 6 C. Kita ada persamaan dia Fx sama dengan Mx kuasa 2 tambah 3x tambah N. N tadi 8 dan dia kata ini 3x kan? Dia kata M dia ialah 2. Okay, bila M sama dengan 2. Okay, jadi Fx dia ialah 2x kuasa 2 tambah 3x
tambah 8. So ini persamaan dia. Cantik dah kan? So semua nilai pun ada. Sekarang dia kata cari nilai minimum. Atau cari titik minimum. Okey, bila kena cari titik minimum, kita kenalah buat penyempurnaan kuasa 2. Okey, ingat lagi tak penyempurnaan kuasa 2? Penyempurnaan kuasa 2. Ingat tak? Penyempurnaan kuasa 2 ni dia tak ada dalam rumus lah, cik rasa. Maksudnya kamu kena ingat lah. Penyempurnaan kuasa 2 tak ada. Kita cuma ni je. Yang lain semua bab lain ni. Tak ada So penyempurnaan kuasa 2 kena ingat balik. Penyempurnaan kuasa 2 dia mesti A dia ialah 1. Jadi kita kena keluarkan 2 ni. Kita kena faktorkan keluar 2 untuk dapatkan A dia ialah 1. Jadi kita keluarkan 2. Yang tinggal kat dalam ialah X kuasa 2 tambah. Yang ni kita keluarkan 2 jadi apa? Jadi 3/2. Bila 3/2 darab 2, potong-potong dapat balik 3 kan? So yang ni pun sama. Keluarkan 2, jadi 8/2 ialah 4. Bila kita darab balik ke dalam, kita dapat balik yang asal. 2 kali X kuasa 2, 2X. 3/2 kali 2, dapat balik 3X. 4 kali 2, dapat balik 8. Jadi kita keluarkan 2 sebab penyempurnaan kuasa 2, A dia mestilah 1. Kalau kamu ingat lah. Lepas tu buat apa pula? Formula dia apa? Okey, daripada yang dalam kurungan ni. Okey, kalau masih ingat lah. Ataupun bolehlah rujuk buku balik. Atau siapa yang betul soalan ni? Okey, yang ni tulis balik B. Lepas tu tambah dengan B/2. B/2. 3/2 bahagi 2/2 lah. Okey, per 2 X kuasa 2 tambah dengan 4 dan tolak dengan B/2 balik. Kuasa 2. Okay, cikgu tulis lah dia punya formula kat sini. Kat sini dia ialah X kuasa 2 tambah BX tambah dengan B/2 kuasa 2 tambah dengan C, 4 ni C, tolak dengan B/2 kuasa 2. Itu ialah penyempurnaan kuasa 2. Jadi kat sini per 2 ni kan, B/2 ni, B kita sendiri dah ada pecahan. Jadi cikgu buat bahagi kat sini. 3/2 bahagi 2. Sebab dia per 2 kan. Yang ni pun sama. Okay, sebab kita punya B tu dah pecahan dah. Kita punya B ni dah pecahan. Ini A, ini B kita, ini C. B kita dah pecahan. Jadi kita nak B bahagi 2. So cikgu buat bahagi 2 dan kita nilaikan kat sini. 3/2 bahagi 2 berapa? 3/2 bahagi 2. Apa pula nak clearkan? Okey, 3/2 bahagi 2. Dapat 3/4. So kita dapat 3/4. 3/4. Okey, cikgu tulis balik supaya kamu nampak. X kuasa 2 tambah 3/2X tambah 3/4 kuasa 2 tambah 4 tolak 3/4 kuasa 2. Okey, so dapat kat sana, kat situ. Lepas tu buat apa? Tak ingat kan? Okey, tak apa tak ingat. Ni kan kita nak ulang gaji. Okey, so 2 kat sini, 2. Lepas tu kita ambil depan dan belakang. Ni ada kuasa 2, ambil depan, ambil belakang. Okey, X tambah 3/2 kuasa 2. Kuasa 2 dah kat luar ni, kuasa 2. Yang tengah ni kita abaikan. Yang ni kita kira. Okey, nilai yang belakang ni kita kira. Okay, so kita kira lah. 4 tolak 3/4 kuasa 2. 4 tolak 3/4 kuasa 2. So dapat berapa tu? 55/16. Positif ke? 55/16 positif. Positif 55/16. Okey. Lepas tu kita bukakan kurungan ni. 2 darab dengan kurungan ni. 2 darab dengan 55/16 tu. Okey. 2 darab dengan kurungan ni. 2 darab dengan yang ni. 55/16. Jadi tak payahlah darab. 2 darab dengan kurungan ni. Tambah 3/2 kuasa 2. Tambah 2 darab ni kita boleh potong kan. 2 kali 1, 2 kali 8, 16. Jadi kita dapat 55/8. Tadi per 16. Ni jadi per 8 sebab kita dah darab dengan 2 kat sana. Okey. So bila kita dah dapat dah bentuk penyempurnaan kuasa 2 ni. Siapa yang tahu? Macam mana nak baca ni? Apa nilai yang kita kena baca tu? Kat sini dah ada dah nilai minimum dan maksimum dia.
Kat sini dah dapat koordinat dia. Kita nak cari yang C ni, dia kata cari titik minimum. Jadi kat sini dah ada dah titik minimum dia. Tapi macam mana nak baca? Siapa tahu? Atau siapa masih ingat? Tak ingat kan? Yang belakang ni, nilai yang belakang ni adalah nilai minimum ataupun maksimum. Tapi kita dah tahu tadi pada soalan dia nak minimum, jadi kita tahu nilai belakang ni ialah nilai minimum dia. Yang kita nak ialah titik minimum. Bila titik minimum mestilah ada X, Y. Okay, kalau minimum ni sebenarnya koordinat X ke koordinat Y? Kalau minimum. Gambar minimum tadi. Kalau titik minimum ni sebenarnya koordinat X ke koordinat Y? Ni titik minimum. Dia ialah koordinat Y kat sini. Y. Kat sini ialah Y. Jadi belakang ni titik minimum maksimum itu ialah koordinat Y. Jadi Y kita ialah 55/8. Macam mana dengan koordinat X? Ambil dekat sini. So sini ialah koordinat X. Macam mana dapat koordinat X tu? Samakan dengan kosong. Ambil yang dalam kurungan. X tambah 3/2 samakan dengan kosong. Jadi X dia ialah negatif 3/2. Jadi X dia negatif 3/2. Okey, betul tak X dia negatif? Nilai dia negatif. Betul lah negatif. Sebelah sini positif, sebelah sini negatif. Jadi sini ialah negatif 3/2. Yang ni tadi ialah 55/8. 55/8 tu berapa? 55 bahagi 8. Berapa? 6.9. Jadi betul lah 6.9 kat sini. Sini 6.9. Atas sikit ni tadi nilai yang dia bagi dalam soalan ialah 8. Jadi logik lah. Kalau kamu dapat nilai bawah ni 9 tapi kat sini 8, maksudnya kamu salah kira. Yang ni betul lah. 6.9 kurang dari 8 kan. Jadi dia dekat bawah. Dekat bawah 8. Betul. So boleh terima. Jadi titik minimum kita ialah negatif 3/2 dan 55/8 untuk soalan C. Okay, D pula. D, cari persamaan graf baru apabila Fx dipantulkan pada paksi X. So kita tadi ada graf dia. Graf dia macam ni. Okay, sini tadi 8. Paksi X dia kat sini. Okay, apa maksud dia kata dipantulkan pada paksi X? Bila dipantulkan pada paksi X, maksudnya dia akan terpantul ni jarak dia akan sama. Macam tu. Ni pun sama jarak. Kalau sini 8, maksudnya ini kosong, sini ialah negatif 8. Okay, persamaan kita tadi apa? Persamaan kita tadi Fx sama dengan M kita tadi berapa? M tadi 2 ni kan? Ni persamaan kita. 2x kuasa 2 tambah 3x tambah 8. Okey. So kat sini dia akan jadi Fx sama dengan yang ni tak tahu x kuasa 2. Lepas tu x 8 ni jadi negatif 8. Sebab 8. Sebab kita jarak dia sama ni kan. Sebab dia kata dipantulkan pada paksi x. Ini macam cermin. Cermin bila pantulkan ke sini, jarak dia mesti sama. Yang ni pun sama, mesti jarak dia sama. Ni 8. Sini tadi nilai minimum kita tadi berapa kat sini tadi? Mana nilai minimum kita? Ni 55/8 tadi kan? Ni gambar asal tadi. Ni 55/8, 6.9 kan? Ataupun 55/8. Jadi jarak dia sama juga kat sini. Jadi kat sini nilai maksimum titik ni pula ialah negatif 55/8 juga. Okey. Seolah-olah semuanya akan jadi negatif. Sini negatif 8, ni negatif juga. Dan graf masam. Graf masam A dia apa? Tadi kita kata graf senyum, A dia mestilah lebih besar dari kosong kan? So lebih besar dari kosong lah 2 ni. Kalau graf dia masam, A dia mestilah negatif, lebih kecil dari kosong. Ini positif. Ini negatif, lebih kecil dari kosong. Jadi kalau sini 2, sini negatif 2. Okey? Seolah-olah begitulah. Jadi macam kita tukar saja unit dia jadi negatif. Yang ni pun tukar jadi negatif 3. Okay, so bila graf itu dipantulkan, kita dapat fungsi baru dia ialah negatif 2x kuasa 2 tolak 3x tolak 8. Okey. Ada lagi tak soalan?
Nombor 7 ni bab 3. Nombor 8 pun bab 3. Okey, so habislah kertas 1 kita dengan bab 2 ni. Kita tengok kertas 2 ada tak lagi. Kertas 2. Kertas 2 ada nombor 3. Kertas 2, mana kertas 2? Nombor 3. Okey, ada soalan setakat ni? Ada nak tanya apa-apa? Tak ada. Faham tak yang ni tadi? Kita ada berapa soalan lagi ni? Satu je? Mudah kan? Satu. Okay. Oh ni ada nombor 8 ni. Nombor 3, nombor 8. Nombor 3 dengan nombor 8. Ada lagi? Oh nombor 7. 3, 7 dan 8. Okey, ada lagi 3 soalan. Okey, so kita teruskan kertas 2 pula. Kertas 1 dah habis untuk bab 2. Kertas 2 pula. Okey. Nombor 3 ni, tengok soalan masing-masing. Nombor 3. Persamaan kuadratik S kuasa 2 tolak 6X tambah 7 sama dengan H darab dengan 2X tolak 3 mempunyai punca-punca yang sama. Ini macam soalan tadi. Tadi yang nombor 1, nombor berapa tadi mula-mula kita buat tadi? Itu ialah punca ni tadi. Okey. Ni tadi kita buat, dia kata punca yang nyata. Jadi kita guna yang ni. Tapi sekarang dia kata mempunyai punca-punca yang sama. So sama yang mana? Sama yang ni. Jadi kita guna yang sama dengan kosong. Okey, itu je dia punya keyword dia kat situ. Jadi kamu terus dah tangkap dah apa yang kita boleh start, yang boleh pen ni jalan dengan macam mana. Okey, so kat sini okey, kita ada 3 ni kertas 2. Nombor 3 A, kita ada X kuasa 2 sama dengan 6 X kuasa 2 tolak 6X tambah 7 sama dengan H 2X tolak 3 mempunyai punca yang sama. Okey, mempunyai punca sama. Okey, punca sama apa? B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. Okey, jadi sekarang kita kena cari siapa A, siapa B, siapa C dulu. Settlekan yang ni dulu. Okey, so kita ada X kuasa 2 tolak 6X tambah 7 sama dengan H darab dengan 2X tolak 3. Kembangkan dulu yang ni. Yang belakang ni kembangkan dulu. Okey, kembangkan yang tu dulu. Okey, bila kita kembang ini tak ada apa-apa, tulis balik. Ni kembangkan 2HX tolak 3H. Bawa semua ke sini. Ini ada X, ni kawan dia. Yang ni tak ada X, kawan dengan 7. Jadi X kuasa 2 tolak 6X tolak 2HX tambah 7 tambah 3H sama dengan kosong. Okey, so ini ada sama X ni tadi, kita keluarkan X. Keluarkan X kat luar. Okey, yang kat dalam jadi apa? Tolak X darab 6, 6X. Ni tolak kan? Tolak negatif, negatif, positif. Jadi kat dalam ni mestilah positif. Negatif, positif dapat negatif. So darab X ni tadi kat luar, X darab 6, 6X. X darab 2H. 2H dapatlah negatif 2HX. Negatif darab positif negatif. Negatif darab positif dapat negatif. Jadi kat sini dia jadi, tanda dia jadi tambah. Sebab nanti kita darabkan, bila kita kembangkan kat sini dapat negatif kat atas sana. Okey. So ini semua algebra lah. Kamu sepatutnya dah mahir dari tingkatan 1. Okey, so sekarang bila kita bandingkan dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Jadi A dia apa? A dia apa? 1. B dia? B dia ialah negatif. Inilah B. B tu tak ada masuk X. Ini X. B tu semua yang ni lah. Semua yang ni. Jadi negatif 6 tambah 2H itu ialah B. Dan C dia pula ialah semua yang ni. 7 tambah 3H. Okey, 7 tambah 3H. Yang ni kan kalau nak senang kita bukakan kurungan ni. Negatif darab positif, negatif. Negatif darab positif, negatif. Dapatlah B dia negatif 6 tolak 2H. Jadi tak payah ada kurungan ni. Okey, so tadi kita nak masukkan dekat sini kan? Sebab dia ialah punca yang sama tadi. B kuasa 2 tolak 4
AC sama dengan kosong. Jadi B dia negatif 6 tolak 2H kuasa 2 tolak 4. A dia 1. C dia 7 tambah 3H sama dengan kosong. Okay, so sekarang proses mengembangkan pula kan. Okay, kembang ni kalau sangkut kat sini memang jawapan pun sangkut. Okay, ni darabkan negatif 4, darab 1 negatif 4, darab 7 tambah 3H. Cikgu buat satu-satu lah ya. Yang ni kembangkan. Yang ini pun kembangkan. Okay. So kembangkan negatif 6 darab negatif 6, 36. Tambah 12H, 12H. Tambah 12H. Tambah 22, 4. 4H kuasa 2. Tolak 4 kali 7, 28. Tolak 4 kali 3, 12H. Okay, barulah kita combine-combinekan. Okay, ini H kuasa 2 ni. So di kat depan 4H kuasa 2. Ni 12H tambah 12H. Tolak 12H. Tinggal 12H. Okay, 36 tolak 28. 36 tolak 28 berapa? 36 tolak 28. Tinggal 8 8 lah. Tinggal 8. Sama dengan kosong. So ini dah bentuk kuadratik. Boleh guna kalkulator balik. Okay, mod 3 kali. Equation mod 2. A nya 4. B 12. C 8. So kita dapat H dia ialah apa tu? Negatif 1 dan H dia ialah negatif 2 kan. Masukkan semula dalam faktor. H tambah 1, H tambah 2 sama dengan kosong. So dia nak apa tadi? Dia nak, soalannya nak apa? Cari nilai bagi H. So kita dah dapat dah nilai bagi H. Okay, so dapat nilai bagi H. Kat situ 4 markah. Ni 2 nilai, 1 markah, 1 markah. Dekat sini jalan kerja ni bila kamu masukkan, maksudnya kamu masukkan nilai B kuasa 2, 4AC sama dengan kosong. Maksudnya kamu tahu menggunakan ni sama dengan kosong ni. Ini samakan dengan kosong kat sini dan dapat markah 1 dah kat situ. Okey, bila jawapan akhir dia dapat lagi 2. So ada yang cikgu tertinggal markah atau cikgu tak bagi markah, boleh PM cikgu nanti PM salah 1. Okey, next nombor 2 pula. Dia kata diberi bahawa alfa dan beta adalah punca-punca bagi persamaan S kuasa 2 tolak 2X tambah K. Manakala 2 alfa tambah 2 beta adalah punca-punca persamaan bagi S kuasa 2 tambah MX tambah 9. Tentukan nilai-nilai yang mungkin bagi K dan bagi M. Okey, so ini melibatkan hasil tambah dan hasil darab. Okey, hasil tambah dan hasil darab. Jadi kita kena cari dulu nilai alfa dan nilai beta yang pertama. Baru kita masukkan pada persamaan yang kedua. Sebab persamaan kedua ni hasil tambah nilai punca dia ialah 2 alfa dan 2 beta pula. Okey. Tapi senyap je ni. Tahu tak cikgu cakap apa? Okey, B. 3B. 3B dibagi X kuasa 2 tolak 2X tambah K sama dengan kosong. Okey, kalau kita ingat balik hasil tambah dan hasil tambah dan hasil darab punca tu macam mana? Dia ialah kat sini kita bandingkan X kuasa 2 tolak dengan hasil tambah punca X, hasil tambah punca dan juga tambah dengan hasil darab punca sama dengan kosong. Jadi sekarang ni hasil tambah tu berapa? Hasil tambah punca tu berapa? Ini X kat luar, X. Jadi hasil tambah dia ialah 2 dan hasil darab dia ialah K. Okey, hasil tambah dia ialah 2 dan hasil darab dia ialah K. Dan dia kata persamaan ini punca dia ialah alfa dan beta. Okey, puncanya ialah alfa dan beta. Jadi kita ada tadi hasil tambah punca, maksudnya alfa tambah beta. Alfa tambah beta nilainya 2. Nilainya 2. Okey, dan kita ada hasil darab punca pula. Maksudnya alfa darab beta. Alfa darab beta dan nilainya ialah K. Nilainya ialah K. So kita ada kat situ. Bila kamu keluarkan yang ni, maksudnya kamu faham hasil tambah dan hasil darab. Cikgu dah bagi markah kat sini dah. 1. Ada tak yang betul? Ada tak sesiapa yang betul? Macam tak ada je kan? Tak ada kan? Okey, lepas tu barulah ini kita dah dapat dah
A alpha tambah beta 2, alpha beta ialah K. Lepas tu dibagi lagi satu persamaan lain iaitu S kuasa 2 tambah MX tambah 9 sama dengan kosong, dengan punca baru dia ialah 2 alpha, ni punca dia. Punca-punca dia ialah 2 alpha dan 2 beta. Okey, 2 alpha dan 2 beta. Maksudnya kat sini, okey, maksudnya kat sini kalau kita bandingkan tadi, kalau kita bandingkan dengan yang ni, bentuk asal dia ialah S kuasa 2 tolak dengan hasil tambah punca tambah dengan hasil darab punca. Okey, jadi hasil tambah punca dia ialah negatif M. Ni negatif ni. Jadi negatif M. Negatif darab negatif jadi positif kat sini. Hasil darab punca dia ialah 9 kat sana. Okey, so kalau cikgu masukkan nilai dia, ni punca dia kat sini. Kalau cikgu masukkan nilai dia, S kuasa 2 tolak dengan hasil tambah punca, maksudnya 2 alpha tambah 2 beta. Okey, dan kita masukkan hasil darab dia pula, 2 alpha darab dengan 2 beta. Sama dengan kosong. Okey, so kita settlekan kat sini, boleh tak settlekan? Kat sini, X kuasa 2 tolak dengan 2 ni boleh faktorkan 2 alpha tambah beta dan ada X kat luar. Ni X kat luar kan? Tambah dengan ni 2 kali 2 ni boleh darab, 2 kali 2 4 alpha beta. Sama dengan kosong. Okey? So tadi kita dah ada dari sini. Alpha tambah beta tu 2. Ni 2 kan? So masukkan kat sini. Alpha tambah beta ialah 2. Jadi 2 darab dengan 2. Lepas tu ada X kat luar. Ini tak ada apa-apa. Okay, tambah 4 alpha beta ialah K. Sama dengan kosong. Dan nilai ni dia dah bagi dah. Ini 2 kali 2, 4 kan? Okay, so kita settlekan dulu. So ini ialah 4X tambah 4K. Sama dengan kosong. Dia suruh cari apa? Dia suruh cari nilai M dan nilai K. Nilai M, dia suruh cari, tentukan nilai yang mungkin bagi K dan M. M ada ke? Tak ada M je. Oh, kat sini M. Ni M. Ni M kan? So nilai M ni kita bandingkan semula dengan yang asal ni tadi. Okey. Yang asal ni tadi kita bandingkan balik. X kuasa 2 tambah MX tambah 9. Okey. Jadi M ialah kat sini M ni, M ialah negatif 4. So kita dapatlah M dia negatif 4. M dia negatif 4 dan K dia ni 4K ialah 9 dan K ialah 9 per 4. K ialah 9 per 4. Kita bandingkan semula dalam nilai yang dia bagi kat sini. X kuasa 2 tambah MS tambah C. So bandingkan dapatlah nilai ni. 4K sama dengan 9, jadi K ialah 9 per 4. Okey? Boleh? Boleh. Okey, inilah bentuk soalan SPM. Okay, nombor 4. Nombor 4. Jadi kamu sekarang boleh aim lah bab mana yang kamu ni ya. Nombor 4 bukan ya, nombor 5 pun bukan, nombor 6, nombor 7. Okay, so nombor 7 kertas 2. Kita teruskan je. Nombor 7 kertas 2, apa dia nak? Diberi fungsi kuadratik fx sama dengan 5x tolak 2 tolak 3x kuasa 2. Tentukan sama ada fx mempunyai titik maksimum atau minimum dan nyatakan nilai minimum maksimum. Okey. So kalau disuruh nyatakan nilai tu maksudnya kamu akan guna, kalau disuruh nyatakan nilai minimum maksimum maksudnya kamu akan guna penyempurnaan kuasa 2 balik. Ingat tadi tak penyempurnaan kuasa 2? Ingat tak? Penyempurnaan kuasa 2 mana tadi? Penyempurnaan kuasa 2, penyempurnaan kuasa 2. Ni tadi. Penyempurnaan kuasa 2 ialah X kuasa 2 tambah BX tambah B per 2 kuasa 2 tambah C tolak B per 2 kuasa 2. Lepas tu kita akan ambil yang kuasa 2 dengan kuasa 2, masukkan dalam kurungan. Yang belakang ni ialah nilai minimum maksimum. Yang dalam ni ialah koordinat X dia ataupun paksi simetri dia. Okey, so kita akan guna yang ni lah. Okey. Tutup jap. Okey, nombor 7. Fx sama dengan 5x tolak 2 tolak 3x kuasa 2. Fx sama dengan
5x tolak 2x tolak 3x kuasa 2. Okey, kita susun lah. Susun jadi kuadratik yang kuasa 2 kat depan, negatif 3x kuasa 2 tambah 5x tolak 2. Kalau kat sini kita dah tahu dah, dia ada titik minimum ke titik maksimum? Maksudnya kita tahu. Tentukan sama ada nyatakan efek dalam bentuk. Okey. So kat sini kita tahu dia ada minimum ke maksimum kat sini. Macam mana nak tahu minimum maksimum tadi? Ni ada tadi. Ini kita nak tahu minimum maksimum. Ingat tak? Baru je tadi kita buat. Macam mana? Siapa yang ingat? Kita tengok negative third. Tengok nilai? Nilai A. Nilai A yang tadi kan. Tengok nilai A dia. Kalau nilai A dia lebih besar dari kosong, positif, maksudnya dia ialah minimum, senyum. Tapi yang nilai A kat sini berapa? Nilai A kat sini ialah negatif 3 kan? So nilai A kat sini ialah negatif 3. Ini kalau kita bandingkan, ini ialah AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Jadi A dia ialah negatif 3. Negatif 3 ni lebih kecil dari kosong. Jadi kita ada titik. Ini kalau lebih kecil dari kosong, nilainya adalah negatif. Jadi kita ada titik maksimum. Maksimum gerahnya apa? Masam. Okay. So itu cara kita tengok. Jadi kat sini belum buat apa-apa, kita dah tahu dah dia ada titik maksimum. Soalan tentukan sama ada mempunyai titik maksimum atau minimum. So kita dah tahu dah dia adalah titik maksimum. Kalau kamu tulis maksimum je pun cikgu dah bagi markah dah. Cuba tengok balik. Kalau kamu tulis titik tu adalah titik maksimum, cikgu dah bagi markah walaupun tak cari lagi titik tu. Kesian kan? At least kamu tahu. Okay, kamu tahu nilai A dia negatif, maksudnya dia ada dah titik maksimum. Okay, so dia kata soalannya mana? Tentukan sama ada fs mempunyai titik minimum. Nyatakan dalam bentuk yang ni kan. So apa ni? Kita kena buat penyempurnaan kuasa 2. Penyempurnaan kuasa 2. Ni cikgu ada kelas ni. Kita habis berapa sebenarnya dalam jadual? Siapa tahu? Cikgu janji dengan form 5 ada kelas pukul 10. Atau cikgu tak tengok jadual. Okey, so penyempurnaan kuasa 2 tadi syaratnya apa? Mana penyempurnaan kuasa 2 cikgu tadi? Ni. Syarat penyempurnaan kuasa 2 dia mesti A dia mesti 1. Jadi macam tadi kalau A dia 2 kita keluarkan 2. Sebab kita nak tinggalkan 1 kat sini. Tapi A kat sini ialah negatif 3. Jadi kita kena keluarkan negatif 3, tinggalkan kat sana X kuasa 2 tambah. Ni tambah ke tolak jadinya? Dia jadi tolak lah sebab kita keluarkan negatif. Negatif darab negatif nanti baru dapat positif. Jadi 5/3. Okey, ini pun sama. Negatif, kita nak negatif kat sini. Jadi kat sini ialah tambah 2/3. Kenapa tambah? Negatif darab positif, negatif. 2/3. Ni boleh potong nanti dapat balik 2. Yang ni pun boleh potong dapat balik 5. Yang ni darab dapat balik 3. So kita dah keluarkan negatif 3 kat sini. Jadi A dia apa, B dia apa, C dia apa. Jadi A dia ialah sini 1, B dia negatif 5/3 dan C dia ialah 2/3. Tadi bentuk kuadratik, bentuk penyempurnaan tadi macam mana yang ni? Yang nampak ni, yang oranye ni. Okey, bentuk dia ialah X kuasa 2 tambah BX tambah B/2 kuasa 2 tambah C tolak B/2 kuasa 2. Kita salin dulu. Okey, jadi sekarang kita masukkan saja dalam nilai ni. Okey, kita masukkan saja. 3 biarkan kat luar, negatif 3 biarkan kat luar. Kat dalam X kuasa 2 tambah BX tambah dengan inilah kita punya B 5/3 X tambah dengan B/2. B kita negatif 5/3, negatif 5/3 bahagi 2. Per 2 tu bahagi 2 lah. Bahagi 2 kuasa 2 tambah dengan C, C kita 2/3 dan tolak dengan B dia tadi. B bahagi 2 kuasa 2. Okey, so kena buat satu lah ni, panjang kan. Okey, so ini kita settlekan bagi cantik sikit. Cantik tu jadi apa? Negatif 5/3 bahagi 2 dapat negatif 5/6 kan? Negatif 5/6 kuasa 2. Ni tambah Okey, tambah dengan 2/3 tambah dengan negatif 5/6 kuasa 2. Okey, lepas tu buat apa? Ambil depan dan ambil belakang. Dan yang ini kira.
Yang ni kita kira. Okey. Ini kita ambil depan dan belakang. X tolak 5/6 kuasa 2. Ini nilai berapa belakang? Berkira. 2/3. Cikgu kira Kita kira sama-sama. 2/3 tambah negatif 5/6 kuasa 2. Allah, salah pula. Sekali 2/3 tambah negatif 5/6 kuasa 2. So dapat berapa tu? 49/6, betul? Okay, kira sama-sama dengan cikgu, betul tak? Sama. Berapa? 49/6. Oh, ini salah, ini tolak ni. Ni tolak ni. Tolak. 2/3 tolak negatif 5/6 kuasa 2. Kita dapat negatif 1/36. Okey, negatif 1/36. Lepas tu kita bukakan kurungan ni. Negatif 3 darab dengan kurungan, negatif 3 darab dengan yang ni. Okey. So, negatif 3 kurungan X tolak 5/6 kuasa 2. Negatif darab negatif positif. 3 kali 1, 3 kali 12. Dapat 1/12. Okey. So, dapat 1/12. Jadi, yang tadi apa ceritanya, yang belakang ni tadi ialah titik maksimum. Ataupun nilai maksimum dia. Dan yang dalam ni ialah apa tu? Nilai X dia, koordinat X dia. Okay, ini ialah koordinat Y. Yang ini ialah koordinat X. Dalam ni ialah koordinat X. Okay, so sambung. Mana kertas? Okay, so kita dapat dah sini koordinat X dan koordinat Y ni tadi titik maksimum. Titik maksimum ialah XY. SY kan? SY, titik maksimum dah dapat kat sini 1/12. X dia yang tak dapat lagi. Jadi X dia ialah X tolak 5/6. Allah, nampak ke tak? Sama dengan kosong, jadi X ialah 5/6. Jadi kat sini ialah 5/6. Soalan dia nak apa tadi? Nak titik maksimum kan? Dan nyatakan titik maksimum dia. Jadi ini ialah titik maksimum dia. Okey, titik maksimum dia ialah 5/6 dan 1/12 titik maksimum. So dapat markah lagi. Jadi bila kamu tulis maksimum saja pun cikgu dah bagi 1 markah. Bila kamu tulis titik maksimum dia, cikgu bagi markah. Cikgu rasa ada yang betul lah. Ada seorang atau seorang lah. Seorang ke dua yang betul. Cikgu tak ingat. Okey. Lepas tu ada lagi tak? Dia kata tentukan sama ada fs menjadi titik maksimum atau minimum. So dah nyatakan titik maksimum atau minimum tersebut dah juga. Jadi kita dah settle lah yang A ni. Nyatakan fs dalam bentuk mx tambah ni. Kita dah nyatakan dalam bentuk ni. Ini dia. Ni bentuk dia. Jadi kalau kamu tulis dalam bentuk ni pun dapat markah kat sini juga. Satu lagi. Sebab dia nak dalam bentuk m tolak n kuasa 2 tambah p. So ini ialah m, n dan ini ialah p. Okay. Okay, next. B. Lakarkan graf tersebut. So, kalau lakarkan tadi graf dia ialah maksimum. Maksimum, apa yang kita kena tahu lagi? Titik dia. Kita kena tahu pintasan Y yang tak ada lagi kan? So, pintasan Y. Kat sini pintasan Y bila X sama dengan kosong. Jadi, persamaan kita tadi, yang ni tadi. Persamaan kita kat sini, bila X sama dengan kosong, Y dia berapa? Bila X dia kosong, sini kosong, Y dia akan jadi berapa? So kira kat sini, Y dia berapa kat situ Okey, ataupun persamaan asal dia yang ni ni dari persamaan asal dia. Persamaan asal dia Fx sama dengan negatif 3x kuasa 2 tambah 5x tolak 2. Jadi bila X dia kosong, ini kosong, kosong jadi 2. Jadi Y dia ialah negatif 2. Fx dia ialah, F kosong dia ialah negatif 2. Jadi part C kita kat sini. Part C kita. Tadi kita dapat tak dia punya nilai punca dia? Okey, nilai punca kena tahu juga kat sini. Nilai punca persamaan ni tadi. Tulis balik. Fx sama dengan negatif 3x kuasa 2 tambah 5x tolak 2. Ni tadi kita cari tak punca dia? Tak cari kan? Okey.
So kita cari balik mod berapa? 1. Okay, A dia negatif 3, B dia 5, C dia negatif 2. So kita dapat 0.66 tu berapa? 2/3 dan ataupun 0.6667. Ni ialah X. X satu lagi ialah 1. So 1 dengan 2/3. Jadi kat sini maksudnya ni salah ni. Salah graf kita. Patutnya kita lukis dulu masam. Lepas tu dia potong berapa? Dia potong 1 dan 2/3. 2/3 0.66. Jadi 0.66 dulu. 0.67 dulu. Baru kat sini ialah 1. Okey. Lepas tu paksi Y dia, pintasan Y dia ialah negatif 2. So paksi Y dia kat sini. Sini negatif 2 untuk paksi Y dia, Fx dia. Okey. Nilai maksimum tadi. Berapa nilai maksimum tadi? 1/12. Sini ialah 1/12. Dan nilai X dia ialah 5/6. 5/6 tu berapa? 5/6 berapa? 5/6. 5/6. 0.8. Betul lah sini. Kalau sini 5/6 ni ialah 0.8. Betul lah kan? Ini 0.6. Ini 0.8. Sini 1. Jadi betul nilai kita. Kalau kat sini 0.5 salah. Sebab sini 0.6. Takkan sini 0.5 kan? Jadi ni betul nilai kita. Ni 0.6. Sini 0.8 dan sini ialah 1. Jadi betul nilai kita. Jadi kita dah melakarkan graf. Dia suruh lakar 4 markah tu. Lakar. Jadi apa yang markah dia dekat mana? Markah dia bila kamu labelkan sini, titik maksimum dia dengan dia punya nilai X dia. Dan juga bila kamu labelkan dia punya punca dia ni, dapat dari mana tadi punca dia? Sini tadi, daripada kalkulator tadi. Sepatutnya ada situ. Dan juga pintasan Y dia. So kita dah lakar. Tapi ada juga yang lakar maksimum je. Pun cikgu bagi markah juga 1. Tadi dia jawab maksimum saja. Tadi dia jawab nilai graf itu bentuk maksimum pun cikgu dah bagi markah. Lepas dia lakar saja maksimum pun cikgu dah bagi markah. Sebab dia lakar. Dia lakar, kamu lakar je. Tapi kamu tak label lagi. Label pun ada markah, lakar pun ada markah juga. Okey? Ada tak yang cikgu tak bagi markah? Dia lakar tak bagi markah. Nanti PM cikgu Okey, boleh lagi ke ni? Ke nak sambung? Tahu. Kosong dah. Ke nak sambung? Ada lagi Stop. Sebab ini bab 2 satu soalan lagi. Kita sambunglah ya. Nanti korang dah masuk bab lain. Last. Ada kelas tak ni? Cikgu tanya dia tak jawab pun. Ke memang AdMath sampai pukul berapa? AdMath sampai pukul 10.30. Sampai? Lepas 10.30 tu kelas BI. Okey, satu lagi soalan laju. Okey, diberi 1/2 dan negatif 5 ialah punca-punca. So punca ialah 1/2 dan negatif 5. Tulis persamaan kuadratik AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, so kalau siapa yang pandai, siapa yang ni, ada juga cikgu tengok, bagus sebab dia ada, dia maksudnya dia nampak benda tu. Okey, yang ni tadi bentuk kalau kita nampak dia punca-punca, dia ada cara menulis tu ialah AX kuasa 2 tolak hasil tambah kan? Hasil tambah punca tambah hasil darab punca. Jadi ni ada punca dah ni, dia terus masukkan kat situ. Ini tadi A. X kuasa 2 tolak hasil tambah 1/2 tambah negatif 5 X. Lepas tu darabkan 1/2 darab dengan negatif 5. Dia terus buat macam ni. Betul juga ya. Jadi dia dapat jawapan yang betul. So ni berapa ni? Negatif positif 5/2 X tolak setengah kali 5, 5/2 juga sama dengan kosong. Betul tak? 5/2 5/2. Yang ni tambah. Tambah jadi berapa? 1/2. Negatif 9/2. Negatif 9/2 kan. So salah. X kuasa 2 tolak 9/2 X. Yang ini tadi betul tolak 5/2. Okey, kalau tinggalkan macam ni pun cikgu bagi markah penuh dah. Okey, atau kalau nak cantikkan lagi, apa maksud cantik? Maksudnya cantik tu tak nak ada pecahan. Okey, bila tak nak ada pecahan kita darabkan 2. So bila darab 2 kat depan jadi 2x kuasa 2 tolak 9x tolak 5. Pun betul juga. Okey, kalau kamu tak darab pun betul. Kalau darab pun
Betul juga. Okay, so situ kita dapat tulis persamaan kuadratik. So kita dah tulis persamaan kuadratik. 3 markah. Senang je kan? Jadi 3 markah tu kat mana? 3 markah tu dekat hasil darab ni. Hasil darab. Hasil darab dan hasil tambah dan jawapan akhir. 3 markah. Sayang. Senang je kan? Sebenarnya. Tapi kamu tak ada idea nak buat tu tak? Okay, next. Cari julat bagi X di mana persamaan tidak mempunyai punca nyata pula. Okay, tadi kita dah mula-mula tadi kita jumpa apa? Punca nyata kan? Mana tadi? Hilang. Okay, mula tadi kita dapat punca nyata. Lepas tu tiada punca nyata, punca berbeza. Sekarang dia kata tiada punca pula. Mana dia? Kan dah hilang ni tadi. Okay, tadi kita dah buat dah punca nyata. Kita dah guna yang ni. Lepas tu soalan yang keberapa tadi? Dia ada punca yang sama. Sekarang soalannya cari julat nilai bagi tidak mempunyai punca. Yang ni pula. Tidak mempunyai punca. Jadi kalau tidak mempunyai punca, dia adalah lebih kecil dari kosong. Jadi cikgu gunakan ini. Cikgu gunakan rumus ni untuk semua. Soalan untuk kertas 1 dan kertas 2 ni semua ada. Punca nyata ada, tiada punca ada, punca yang sama pun ada. Jadi kalau kamu memang tak ada pengetahuan yang ni, memang tak boleh buat lah. Kalau memang tahu benda ni, kamu akan adalah idea nak tulis apa. Dan ada markah lah terselit kat sana. Okey, 8B kita ada X kuasa 2 tambah KX tambah 2K tolak 3 sama dengan kosong. Tiada punca. Kalau kita bandingkan kat sini, AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. A dia berapa? 1. B dia? K. Betul. C dia? 3. Ini dia 3. 2K tolak 3. 2K tolak 3. Semualah. Semua sekali. Semua sekali yang tak ada kaitan. Ni X ni dengan X. Jadi ni ialah B. A ni kat sini. Yang tak ada ni ialah A. Maksudnya ada 1. Jadi C tu semua sekali yang selain daripada X kuasa 2 dan X. Semua sekali. Okey, C dia yang tu. Okey, lepas tu dia kata tadi tiada punca ya. Nah tadi? Tiada punca. Tidak mempunyai punca. Tidak mempunyai punca. Jadi B kuasa 2 tolak 4 AC lebih kecil dari kosong. Cari julat juga. Julat maksudnya ni lah. Lebih kecil dari kosong. Cari julat nilai X. Okey, so kita masukkan kat sini. B dia ialah K. K kuasa 2 tolak 4. A dia 1. C dia 2K tolak 3. Ini senang, dia tak ada kuasa 2. K kuasa 2 tolak dengan 4 kuasa 1, 4. 2K tolak 3. Okey, kembangkan. Kembangkan dapat K kuasa 2 tolak 8K. Negatif-negatif positif 12. Okey, ini nampak bentuk kuadratik sekali lagi. Jadi kita masukkan sekali lagi dalam kuadratik. Okey, A dia 1, B dia negatif 8, C dia 12. So dapatlah K dia ialah 6 dan lagi satu K dia ialah 2. Gantikan, masukkan semula dalam kuadratik. K tolak 6, K tolak 2. Jadi K dia ialah 6 dan 2. Graf ni graf apa? Ni tengok balik kat sini. A dia apa? A dia 1. 1 tu positif. Jadi graf ni adalah senyum. Nilainya ialah 2 dan 6. Lebih kecil dari kosong. Lebih kecil kita akan lorek sebelah bawah. So sebelah bawah yang ni. Jadi nilai K tu adalah antara 2 dan 6. K tu ada dalam ni. Okay, nilai K ada dalam tu. Jadi K ni berada di antara 2 dan 6. Dia lebih kecil ke lebih besar? 2 lebih kecil dari K. Ni K kat sini. 6 lebih kecil dari K. K ni berada di dalam 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan 2 ni, dan K ni lebih kecil dari 2. 1, 2, 3 macam tu. So K berada dalam sini. Nilai K tu adalah 1, 2, 3, 4 dan 5. Sebab dia berada antara 2 dan 6. Jadi ini ialah julat nilai K. Okay. B dan last sekali. Last sekali apa? Tunjukkan. Kita tinggalkanlah tunjukkan ni. Betul ada kelas dah 10 minit lewat. Nanti bulatnya